Okay, excited rasanya bakal tengok pasukan baru turun untuk MPFL kali ini. Dan kita nak bersama Tuan punya laporan tadi, Karl Nunis yang mengikuti rapat perkembangan pasukan-pasukan MPFL menjelang musim baru. Hai Karl, how are you? You memang futsal punya fanatik kan? Orang kata daripada peringkat kalangan pemain yang akan membarisi pasukan masing-masing dalam saingan MPFL dah mengikuti mereka daripada saingan Liga Amatur, so Liga Sosial, so agak teruja untuk melihat persaingan sihat daripada mereka yang rata-ratanya sebenarnya pemain negara. So kali ini dalam saingan MPFL dibawakan secara eksklusif juga lah untuk pentas Senadi Arena ni. Apa itu sebenarnya MPFL untuk saingan 2023 yang berwajah baru? Wow, intro dia pun dah panjang sis. Betul, cuma dia tak main futsal je sis. Okey, Kak, kita nak tanya kepada skuad JDT. Agak-agak setakat mana dia dapat bagi ancaman kepada pasukan lain musim ini, Kak? Okey, sebenarnya kan kita tak naklah terlalu awal untuk orang cakap spoil the show kan. Sebenarnya JDT ni satu pasukan yang reputasinya gah, bukannya kaya dalam dari segi sejarah kerana ini satu pasukan yang baru, namun saya fikir lambakan pemain daripada juara bertahan Selangor MAC dan juga Pahang Rangers yang saya fikir 7 tonggak daripada juara bertahan itu dan juga beberapa daripada Pahang Rangers merupakan orang cakap kekuatan sepasukan bagi skuad JDT, ditambah pula dengan pemain import yang berkualiti, sungguh-sungguh berkualiti. Jika beberapa bulan dahulu Kayo ni bermain di Liga Juara-Juara Eropah bersama dengan pasukan yang terdahulu, pernah memenangi kejuaraan UCL, satu orang cakap kejuaraan paling elit di pentas Eropah. So saya fikir ini semua ni antara watak-watak penting sejarah baru yang bakal terukir untuk JDT dan untuk bak kata Lily dan juga Dayang ni kan, untuk pasukan mana sebenarnya yang akan jadi tumpuan sudah pasti Selangor MSC selaku juara bertahan, JDT dan juga Pahang Rangers. Namun saya fikir di atas kertas JDT sebenarnya dah pun memulakan satu ancaman yang tersendiri dengan 11 hari bulan Mac nanti mereka akan bertemu dengan Selangor MSC yang bakal menentukan kejuaraan Liga sebenarnya. Kerana walaupun di awal saingan tetapi itulah antara intipati dalam saingan kumpulan B yang pertama sekali yang mengukir orang cakap kayu pengukur untuk kedua-dua pasukan. Okey, nak tanya sikitlah, tim-tim lain Selangor MAC semua ada tak mention yang diorang rasa ancaman daripada JDT ni, Karl? Sebenarnya diorang ni satu fasa yang mereka tak pernah lalui. Saya fikir dalam tempoh 7 tahun yang lalu mereka mendominasi saingan MPFL, namun lampakan pemain mereka meninggalkan pasukan dan mereka sebenarnya dah satu proses membangunkan semula pasukan yang rata-ratanya daripada pemain muda meningkat naik, antaranya Syahir Mantino baru berusia 17-18 tahun, namun mereka orang cakap terpaksa bergelut tanpa Ayon, Karo Effendi Bahrain yang tercedera ACL di kaki kanannya. So perkara-perkara sebegitu sebenarnya membuatkan Selangor MAC ini goyah seketika di luar padang. Namun kita tak tahu sepak mula pada hari esok Sabtu 2 petang live secara langsung di Astro Arena bagaimana mereka akan menentang Sarawak. Itu akan orang cakap jadi kayu pengukur sama ada mereka ni mampu pergi all the way ataupun sebaliknya. Dah lama kita nampak satu dominasi Selangor MAC ni dan kita nak juga ada satu pasukan yang baru untuk mencabar dorang punya sejarah yang mereka ukir kan. Mengapa tidak Pahang Rangers, mengapa tidak JDT. Saya fikir akan ada juara barulah musim ini. Wow, tapi JDT je ke tim baru dalam MPFL kali ini? Okey, antara banyak juga tim baru dalam saingan kali ini. Saya fikir Sabah, PFA Odin Sarawak pun baru juga. So ada pasukan-pasukan yang lama yang beraksi juga, tetapi kadang-kadang line up diorang semuanya baru. So banyak di atas kertas pasukan yang baru dan juga pembangunan untuk muka baru daripada pasukan itu sendiri menjanjikan satu kelainan dalam saingan kali ini. Banyak venue-venue yang berbeza, ada bermain di Johor, ada bermain di Sarawak, ada bermain di Panasonic dan juga Supah Pahang. So ini antara konsep home and away yang sebenarnya pada musim lepas more kepada centralized venue. Dan pada kali ini kita akan nampak ingat mereka akan bermain 3 kali seminggu. Mereka akan bermain home and away. Perjalanan tu bagaimana, itu akan menjadi satu ancaman untuk pasukan, menyediakan satu pasukan yang betul-betul ampuh. Memandangkan saingan liga pun jadual pun baru keluar pada minggu lepas. So mereka semua dalam perancangan untuk nak lawan, nak pergi mana. So ini semua akan teruji. Skuad yang ada 2 ataupun 3 pemain di start posisi seperti Johor dan juga Selangor MAC bakal ada sedikit kelebihan berbanding pasukan-pasukan lain.
Okey, tadi Kal ada mention yang Kal nak tengok juara baru. Mungkin Pahang, mungkin JDT berbanding dengan Selangor MAC yang dah pun meraih kejuaraan sebelum ini. Tapi mampu tak rasanya mereka mengekalkan kejuaraan itu untuk musim ni, Kal? Okey, sebenarnya saya kerap untuk kita membuatkan sesi liputan mengenai Selangor MAC ini. Sebenarnya di luar court pun mereka sebenarnya sedang positif. Mereka kekal waspada bekas-bekas tonggak yang meninggalkan pasukan mereka, dan mereka pun ada satu jurulatih yang baru iaitu Edgar Baldasso daripada Brazil. Secara suratan ataupun kebetulan coach ni tidak begitu gemar dengan pemain-pemain yang lebih berusia. Bukan kerana mereka meninggalkan pasukan, tetapi pemain-pemain yang lebih berusia ini tidak begitu sesuai untuk dengan falsafah dan juga corak permainan yang diterapkannya. Kalau kita tengok coach Brazil ni lebih kepada pemain-pemain yang lebih muda seperti yang anda dapat lihatkan di skrin televisyen anda sebentar tadi, dan beliau bagaikan menyambut pemergian 7 tonggak yang pergi meninggalkan pasukan dan mula membina satu pasukan yang baru, dan beliau lebih selesa untuk membentuk satu pasukan yang baru, namun memberi bayangan agak memberikan beliau sedikit masa 4 atau 5 perlawanan yang terawal ini untuk menyesuaikan diri dengan corak permainan di saingan Liga Malaysia ini, dan KPI utamanya untuk mengekalkan kejuaraan. So mengapa tidak mereka akan mengetepikan cabaran yang rata-rata 7 pemain Selangor MAC ini yang pergi meninggalkan pasukan merupakan tonggak yang berusia 29 tahun ke atas. Alright. Macam mana dengan team lain? Preparation dia macam mana? Pre-season, friendlies, any update yang kau boleh share? Okey, kalau 3 pasukan utama ni mereka memang antara yang giat menjalankan sesi pemanas badan secara tertutup. Johor, Pahang Rangers dan juga Selangor MAC. Mereka ni sudah pun bermain hinggalah 8 hingga 9 perlawanan. PDRM, saya rasa ATM agak serius dengan berkampung di Panasonic Shah Alam. Ramai lagi pasukan-pasukan yang Terengganu yang hadir ke ibu kota kira-kira 2 minggu yang lalu. Walaupun mereka tewas sebenarnya, tetapi ada satu pengejaran yang berguna selepas melambakan pemain mereka juga meninggalkan pasukan untuk menyertai Pahang Rangers, dan pada ketika ini musim yang keempat Jerat Kasas iaitu ketua jurulatih Pahang Rangers yang akan membuatkan percubaan kali keempat menggugat dominasi Selangor MAC selepas 3 kali gagal melakukan perkara tersebut, dan pada musim ini Pahang Rangers juga berwajah waru dengan lambakan pemain daripada Pantai Timur. So inilah dia wajah-wajah yang akan berada di kalangan top 3, top 4 di sepanjang saingan musim ini. Okey, nice one. Okey, excited kan untuk buat liputan mengenai PFL season ni? Yes, Excited lah tengok muka dia. Kan, alright. Thank you so much Kak dah kongsikan banyak sangat perkara mengenai saingan yang akan berlangsung tak lama je lagi ni. Esok bertugas kan? Esok bertugas 2 petang. Saksikan saya punya Twitter, social media untuk mendapatkan liputan terkini. Selangor MAC, PFA Odin 2 petang Sabtu di Panasonic Shah Alam. Alright, thank you so Thank you, much Kak. Kak.